Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua yang hadir, yang berbahagia, Profesor, Dato' IR, Doktor dan para peserta dan hadirat sekalian. Saya harap dengan video rakaman tadi mengenai program SAFE 2.0 sedikit sebanyak membantu tuan-puan untuk memahami mengenai program SAFE 2.0 sebelum diterangkan lebih lanjut oleh saya lah. Saya perkenalkan diri saya adalah Muhammad Syamali Arifin, merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan dan Fasilitasi Teknikal di Seda Malaysia yang akan memberikan pembentangan mengenai program SAFE 2.0 dan juga pada hari ini kita akan juga kongsi beberapa tips kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga. Okey. Sekali lagi selamat datang ke webinar pengurusan dan kecekapan tenaga serta program SAFE 2.0 pada hari ini. Anjuran Seda Malaysia, ini adalah merupakan webinar yang pertama untuk program SAFE 2.0 dan kecekapan tenaga oleh Seda Malaysia. Objektif utama webinar pada hari ini adalah untuk Seda Malaysia menyampaikan maklumat dan prosedur permohonan program SAFE 2.0 serta tips-tips penjimatan tenaga dan pengurusan tenaga di pejabat dan rumah yang boleh dilaksanakan oleh tuan-puan. Okey. Jika ikut lihat pada senarai kehadiran yang kami terima, kita ada peserta daripada pelbagai latar belakang, daripada universiti, daripada bangunan kerajaan, bangunan komersial dan juga bangunan industri. Terima kasih kepada anda semua atas kehadiran ke sesi taklimat ini. Okey. Cuma saya nak maklumkan sedikit sebanyak mengenai platform GoToWebinar. Untuk pertanyaan, tuan-puan boleh terus bertanyakan soalan di tab question di platform GoToWebinar. Sekretariat kami di Seda Malaysia akan mengumpulkan soalan-soalan tersebut dan akan menjawab soalan tersebut pada penghujung sesi hari ini. Okey. So tanpa membuang masa, saya akan membentangkan program yang pertama iaitu program SAFE 2.0 oleh Seda Malaysia. Seperti yang tuan-puan sedia maklum dan lihat di slide pembentangan, program ini adalah di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga, Energy Commission dan NGC pelaksana adalah Seda Malaysia. Okay, merupakan sebuah program tawaran e-ribat bernilai RM200 apabila anda membeli alat penyambang udara dan peti sejuk cekap tenaga 4 atau 5 bintang yang terpilih. Okay. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut mengenai program SAFE 2.0 dan cara-cara permohonan. So topik hari ini, tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah merangkumi beberapa perkara iaitu mengapui tenaga lestari, pemanasan global dan kesan-kesannya, overview of energy efficiency and women empowerment, overview of energy efficiency dan program SAFE 2.0. So basically sebelum kita terangkan mengenai program SAFE 2.0 dan rasional kenapa program SAFE 2.0 diperkenalkan oleh kerajaan, adalah lebih baik saya terangkan mengapa program tersebut dikenal pasti dan dilaksanakan di Malaysia. So, tenaga lestari sustainable energy, fokus utama dia adalah disebabkan oleh global problem, climate change is the problem. Saya yakin tuan-puan telah sedia maklum mengenai global problem, pemanasan global, dan juga national concern, energy security dan on concern sebagai manusia, environment and economy. So basically apa yang saya akan sentuh adalah lebih kepada aspek yang utama iaitu yang pertama global problem, climate change, isu climate change lah, okey, perubahan iklim. So basically macam tuan-puan sedia maklum, problem ni adalah climate change is the problem mainly caused by the greenhouse gases dan salah satu cara penyelesaian dia adalah penggunaan teknologi kecekapan tenaga, teknologi cekap tenaga dan juga low carbon lifestyle oleh manusia sendirilah. So topik kita hari ini lebih fokus kepada penggunaan teknologi cekap tenaga dari segi peralatan di rumah. Okay. So basically sedikit latar belakang dengan greenhouse gases. Ada 7 greenhouse gases yang utama secara global iaitu carbon dioxide, chlorofluorocarbon, water vapor, hydrofluorocarbon, HFC, nitrous oxide dan methane. So mungkin tuan-puan bertanya kenapa hari ini saya start dengan climate change ni. Sebabnya dia adalah penggunaan tenaga elektrik adalah
menggunakan di Malaysia masih lagi 80% penggunaan tenaga elektrik kita menggunakan fossil fuel, okey, ataupun fossil fuel itu adalah termasuk minyak, gas, batu arang, coal, batu arang adalah coal dan lain-lain. So basically kita di Malaysia kita punya our main fossil fuel adalah daripada batu arang. So batu arang ini akan menghasilkan apabila berlaku pembakaran batu arang di loji-loji penjanaan tenaga, ia mengelepaskan jumlah GHG yang sangat tinggi. Okay, so basically akan menyebabkan the greenhouse effect. Greenhouse gases basically akan menyebabkan climate change problem yang saya akan terangkan lebih lanjut sebentar lagi. So akan menyebabkan pemanasan global warming disebabkan oleh gas CO2 terkumpul di lapisan ozon, menyebabkan pantulan haba solar radiation kembali kepada bumi dan membuat pemanasan global di muka bumi lah. So basically Malaysia juga tidak terlepas mengenai pemanasan global. So ini adalah data daripada Jabatan Meteorologi Malaysia tahun 2019. Terdapat peningkatan suhu di Malaysia daripada tahun 1981 hingga 2019. Kalau kita lihat terdapat perbezaan sebanyak 1 degree Celsius hampir kepada 2 degree Celsius. Mungkin tuan-puan nampak macam 1 degree Celsius ni adalah kecil, tapi efek dia adalah sangat besar. Efek dia saya akan terangkan lebih lanjut sebentar lagi. Okey, so contoh dia adalah juga data daripada Jabatan Meteorologi Malaysia tahun 2019 yang berlaku, iaitu Taifun Lekima pada 9 Ogos 2019 yang membadai kawasan utara Malaysia termasuk Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Okey, so apa yang menyebabkan efek-efek perubahan iklim, menyebabkan kesan-kesan yang berikutlah. Contohnya yang first adalah Taifun Lekima, dan juga kita juga mengalami gelombang haba. Kalau tuan-puan ingat pada tahun 2021 sendiri, pertengahan April, juga data daripada Met Malaysia, kita telah mengalami gelombang haba, okey, yang pada masa itu merangkumi negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang Utara, Utara Perak, pedalaman Kelantan, Utara Terengganu dan pedalaman Pahang. Okey. Yang lain adalah pada tahun 2019 yang menyebabkan fenomena jerebu di Malaysia. Okey, terdapat pembakaran terbuka. Bukan pembakaran terbuka, saya minta maaf. Terdapat pembakaran-pembakaran yang tidak sengaja disebabkan oleh cuaca yang sangat panas yang akhirnya menyebabkan jerebu. Salah satu aspek juga adalah daripada pembakaran terbuka yang kita sedia maklum daripada negara jiran lah. Okey. So efek yang lain adalah kesan-kesan yang lain adalah banjir besar. Okey, data pada tahun 2001 di mana banjir di bandar Kota Tinggi, Johor Bahru, Hulu Selangor, Buah Musang. Okey, banjir di 6 negeri, lebih 16,500 mangsa dipindahkan. Alright. So kemudian kalau tuan-puan daripada Lembah Kelang memang sangat-sangat familiar lah dengan kesan kekurangan bekalan air akibat kemarau dan juga pencemaran. So basically melalui slide tuan-puan boleh lihat 3 empangan air utama di Kedah dan 2 di Johor pada masa tersebut mengalami simpanan air yang kurang daripada 50%. Okey, dan yang di Kelantan hanya mempunyai 37% saja simpanan air. Okey, data daripada pada tersebut Water, Land and Natural Resources Minister lah tahun 2019. Okey. So and then saya akan sentuh sikit mengenai overview of energy efficiency. Okey, tadi mengenai pemanasan global. So salah satu solution dia adalah dengan teknologi kecekapan tenaga. Alright. So basically apa itu kecekapan tenaga? So untuk memudahkan tuan-puan lebih faham, saya akan sentuh sikit kecekapan tenaga sebelum saya pergi ke program SAFE 2.0. So kecekapan tenaga ini adalah minimal use of energy without compromising safety, quality and comfort. Maksudnya adalah menggunakan tenaga dengan jumlah yang minima tanpa mempeduli dengan tidak menghiraukan faktor-faktor. Pertama adalah faktor keselamatan. So maksudnya kalau tuan-puan perlu untuk melaksanakan kecekapan tenaga di rumah ataupun pejabat,
kena ambil kira 3 aspek utama, iaitu safety, comfort dan quality. Keselamatan, keselesaan dan quality. Kalau bahasa Melayu lebih mudahlah 3K. Keselesaan, keselamatan dan quality. So basically contoh yang paling mudah sekali yang saya boleh bagi contoh adalah sebagai contoh adalah tuan-puan ingin menggunakan lampu cekap tenaga. So sekarang di pasaran yang paling popular adalah lampu LED cekap tenaga. So in order kalau tuan-puan nak ambil lampu LED buat pertukaran dengan lampu yang lama, make sure lampu tersebut adalah selamat dan mendapat persetujuan daripada SIRIM lah, daripada segi keselamatan. Daripada segi comfort, contoh yang paling mudah adalah lampu juga. Lampu dia akan memberikan mempunyai kecerahan yang berbeza. So untuk memastikan keselesaan mata dan kesihatan di rumah dan pejabat, pastikan kecerahan lampu tersebut adalah bersesuaian dengan tugas-tugas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja. Contohnya mungkin lampu di meja kerja perlu 300 lux. So lampu LED tersebut perlu memenuhi kriteria tersebut. Okey, yang perkara ini rakan saya sebentar lagi nanti Encik Isyamuddin bin Mazlan juga daripada bahagian pembangunan dan fasiliti teknikal akan memberikan lebih lanjut tips-tips penggunaan dan pemilihan peralatan cekap tenaga di rumah dan pejabat. Okey. So saya akan terangkan sikit mengenai hierarchy of energy management. So basically hierarchy of energy management ni adalah sebuah piramid yang memudahkan tuan-puan untuk membuat keputusan ke arah pengurusan dan kecekapan tenaga. So yang first tier, yang paling utama yang tuan-puan perlu buat di rumah dan pejabat adalah energy conservation. So energy conservation ni adalah penjimatan tenaga. So penjimatan tenaga ni adalah lebih kepada behavioral change. Maksudnya mengubah sikap pada pengguna bangunan tersebut ataupun pemilik bangunan tersebut. So basically kalau rumah, anak-anak tuan-puan, tuan-puan sendiri dan juga kalau di pejabat, pekerja-pekerja dan juga majikan. So apa yang perlu buat penjimatan tenaga ni adalah dia ada melibatkan langkah-langkah tanpa kos. Okey, contohnya memberikan program kesedaran, okey, memberi kesedaran kepada kaki tangan di pejabat dan juga anak-anak betapa pentingnya penjimatan tenaga. Contohnya paling mudah adalah tanpa kos. Make sure keluar bilik matikan lampu ataupun mati kipas. Okey, habis tengok TV, matikan TV. Okey. Yang lain adalah penyamaan udara, set suhu penyamaan udara pada suhu yang bersesuaian. Okey, kalau malam dah sejuk, boleh naikkan sikit suhu kepada 28 ataupun 27 suhu bilik lah. Okey, kalau siang mungkin kita boleh adjust pada yang lebih rendah sedikit mengikut kesesuaian. Okey, itu contoh yang pertama untuk penjimatan tenaga, energy conservation. Okey, seterusnya adalah kecekapan tenaga, energy efficiency. Energy efficiency ni adalah di mana kita dah mula bermain dengan teknologi kecekapan tenaga lah. Okey, macam saya maklumkan tadi, kita dah boleh melibatkan sedikit cost, low cost dengan medium cost dan juga high cost. So low cost contohnya adalah penukaran lampu LED di rumah lah. So lampu LED pun sama macam saya maklumkan, sekarang dah banyak berada di pasaran dan lebih murah. Okey, kalau penyamaan udara dengan peti ais atau peti sejuk dan beberapa peralatan lain, ada 4 dengan 5 star. Pelebaran 4 dan 5 star daripada Suruhanjaya Tenaga adalah lebih baik. Bermaksud peralatan tersebut adalah cekap tenaga dan menggunakan tenaga dengan lebih kurang, dengan lebih rendah. So yang ini pun sama juga, rakan saya Encik Syamudin akan terangkan lebih lanjut kemudian. Dan after selepas tuan-puan telah melaksanakan tier 1 dan tier 2 piramid tersebut, iaitu tier pertama dan tier kedua piramid ini, and then barulah tuan-puan boleh offset penggunaan tenaga tuan-puan dengan pemasangan tenaga boleh baharu. So tenaga boleh baharu ni ada beberapa inisiatif lain oleh kerajaan lah, NEM 3.0 dengan Selco. So NEM 3.0 akan dibentangkan dalam webinar akan datang pada 11 hari bulan. Tuan-puan boleh lihat di laman Sembawang Sedar Malaysia, juga boleh daftar untuk briefing NEM 3.0, bukan briefing lah, sesi webinar juga NEM 3.0. Okey.
So untuk program SAFE 2.0 ni memang dirancang dan dibina untuk dilaksanakan bagi kecekapan tenaga. Tuan-puan boleh tengoklah program SAFE 2.0 yang dilaksanakan oleh Sedar Malaysia, dan kita ada minimum energy performance standard yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Tenaga. So MAPS ni adalah contohnya adalah pelabelan peralatan cekap tenaga lah, 4 dan 5 bintang. Okey, kemudian saya akan terus. Kemudian okey. So sekarang itu adalah sedikit latar belakang mengenai kecekapan tenaga dan pemanasan global, climate change, okey. Dan saya akan teruskan seterusnya mengenai pengenalan program SAFE 2.0. So basically program SAFE 2.0 ni adalah kedua dilaksanakan oleh Sedar Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia. Yang sebelum ni adalah program SAFE 1.0. Okey, 1.0 iaitu pada tahun 2011. Pada tahun tersebut peralatan yang dikategorikan untuk program ini adalah peti sejuk, penyamaan udara dan chiller. Okey. So berdasarkan kejayaan program SAFE 1.0 ini ataupun SAFE 1.0, so kita kaji balik apakah inisiatif yang boleh dilaksanakan dan diteruskan dan pada masa tersebut, dan juga pada tahun ini program SAFE 2.0 terus dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Okey, macam saya maklumkan tadi, program ini adalah di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga, Energy Commission. So Energy Commission adalah badan berkanun yang menguruskan minimum energy performance standard, iaitu pelabelan 4 dan 5 bintang serta pelabelan yang lain untuk barang kecekapan tenaga. Dan Sedar Malaysia telah dilantik sebagai agensi pelaksana. Okey, bagi program SAFE 2.0 ini, sasaran dia adalah 150,000 isi rumah. Okey, tahun pelaksanaan 2021. E-ribat setiap unit adalah RM200. Okey, apa e-ribat setiap unit RM200 ni saya akan terangkan lebih lanjut sebentar lagi. Jumlah peruntukan keseluruhan adalah 30 juta. So basically, pada dasarnya contohnya 30 juta bahagi dengan e-ribat RM200. So program ini akan memberikan faedah kepada 150,000 isi rumah seluruh Malaysia. Okey, termasuk Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Okey. So tujuan dia adalah macam saya maklumkan tadi, kita sebagai pengguna, kita guna tenaga elektrik, kita akan menyebabkan pelepasan gas karbon dioksida yang mana akan menyebabkan pemanasan global. So kita punya sasaran utama adalah penjimatan tenaga. Okey, kita dapatkan anggaran penjimatan setahun adalah 52.67 gigawatt per jam, yang mana dijangkakan dapat menjimatkan RM20.78 juta. 20.78 juta ya, tuan-puan, dan juga mengurangkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 35,000 tan. Okey, itu sebuah jumlah yang banyaklah. Okey. So dengan lebih terperinci apa itu SAFE 2.0, ini merupakan sebuah e-ribat RM200 untuk pembelian penyamaan udara atau peti sejuk cekap tenaga berlabel 4 dan 5 bintang yang sah oleh Suruhanjaya Tenaga. Okey. Kenapa penyamaan udara dan peti sejuk adalah kerana dua peralatan ini adalah merupakan peralatan yang paling dia punya jumlah operasi dia adalah paling tinggi di rumah kediaman. Okey. Contohnya peti sejuk kita akan hidupkan 24 jam sehari, betul? Kan? And then penyamaan udara kita kadang-kadang kita akan gunakan sebanyak lebih daripada 12 jam sehari. Sekarang ni musim-musim pandemik COVID-19, saya jangkakan dan saya rasa memang penggunaan elektrik tuan-puan dan saya sendiri juga meningkat disebabkan peningkatan penggunaan penyamaan udara di rumah. Okey, so macam saya maklumkan tadi, program ini berjumlah 30 juta ringgit untuk 150,000 isi rumah. Okey, so yang logo sebelah kanan tu adalah SAFE 2.0. Ini adalah logo rasmi program SAFE 2.0, dan itu adalah beberapa dia punya justifikasi pemilihan logo. Okey, logo ni tuan-puan kena ambil maklum dan penting sebab logo ini digunakan di platform-platform e-dagang yang bekerjasama dengan kita. So nanti saya akan terangkan lebih lanjut. So logo ni nanti boleh masuk dalam platform e-dagang, cari logo ni dan peralatan tersebut adalah entitled ataupun layak untuk permohonan
e-rebate RM200. Okey. Ini saya maklumkan cerita tadi. Jumlah pengguna domestik di Malaysia adalah 8.6 juta. So sebelum ni kita ada buat unit kuota setiap negeri, tetapi sekarang kita dah open kepada mana-mana negeri lah. First come first serve basis. Maksudnya siapa dapat, siapa cepat dia dapat lah. Sekarang kalau saya boleh share secara kasar, jumlah e-rebate adalah 150,000. Sebanyak hampir 50% daripada jumlah e-rebate tersebut telah ditebus oleh pengguna-pengguna seluruh Malaysia, pengguna-pengguna domestik di Malaysia lah. Okey, so kita jangkakan peningkatan permohonan penembusan e-rebate setelah beberapa sesi webinar oleh Sedar Malaysia lah. So tuan-puan boleh cepat-cepat mohon melalui di website Sedar Malaysia, ada detail dia, ataupun nanti saya akan terangkan lebih terperinci macam mana cara-cara untuk permohonan. Okey. So ini latar belakang sikit kerjasama bersama stakeholder yang bertanggungjawab dengan program SAFE 2.0. Saya minta maaf sedikit, title tu sedikit lari ke atas. Okey, so untuk program SAFE 2.0 ni, kerajaan dan Sedar Malaysia sendiri, kita bekerjasama dengan beberapa syarikat utility elektrik yang utama di Malaysia, iaitu Tenaga Nasional, Sabah Electricity, Sarawak Energy dan Nur Power. So basically 4 syarikat elektrik utama di Malaysia adalah bekerjasama untuk menyertai program ini. So syarikat-syarikat ini adalah bertanggungjawab untuk memberikan nombor akaun bil elektrik, tarif domestik, nama dan negeri pemilik dan promosi program. So basically secara dasarnya kita buat semakan data tuan-puan, bukan data apa, data sama ada tuan-puan layak, sebab program ini hanya adalah untuk bil elektrik jenis tarif kediaman saja. Okey. Dan kita juga bekerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga, sebabnya Suruhanjaya Tenaga adalah pelaksana bagi program MAPS, Minimum Energy Performance Standard, yang melabelkan peti sejuk cekap tenaga berlabel 4 dan 5 bintang. Okey, so kita dapat maklumat terperinci daripada Suruhanjaya Tenaga. Dan macam saya maklumkan tadi, kenapa logo SAFE tu penting? Tuan-puan kena tahu logo SAFE 2.0 ni adalah kerana okey, di Sedar Malaysia kita bekerjasama dengan beberapa platform e-dagang. Okey, norma baharu Gen Z ni dia lebih suka untuk membuat pembelian di platform e-dagang ataupun dalam talian lah. So kita ada Lazada, Shopee dengan PG Mall. Kenapa 3 platform e-dagang ini? Adalah kerana platform e-dagang ini adalah yang paling besar dan paling utama di Malaysia. Juga platform e-dagang ini adalah yang paling dipercayai dari segi keselamatan data dan juga kepelbagaian produk. So kita bekerjasama dengan Shopee, Lazada dan PG Mall lah. So nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, dan kita juga telah mendaftarkan beberapa pekedai peruncit yang sah untuk menyertai program SAFE 2.0. So untuk program SAFE 2.0 basically tuan-puan boleh membuat permohonan melalui platform e-dagang Lazada, PG Mall dan Shopee. Tetapi kalau tuan-puan jenis yang lebih suka untuk membuat pilihan secara fizikal, boleh pergi beberapa pekedai dan peruncit yang berdaftar dengan Sedar Malaysia seluruh Malaysia. Pada data Disember 2020 terdapat 1,005 pekedai dan peruncit berdaftar. Okey, sekarang kita ada hampir kepada 1,220 pekedai berdaftar bersama Sedar Malaysia. So maklumat terperinci mengenai kedai berdaftar, di mana lokasi, apa nama kedai, boleh dilihat di laman Susawan Sedar Malaysia. Kita ada list terperinci mengenai kedai-kedai tersebut. Okey, so mungkin tuan-puan tertanya-tanya, apakah kriteria kelayakan untuk permohonan? Okey, so basically ini memang soalan cepu mas lah selalu kita terima. Saya nak Cik Hambali, saya nak apply tapi saya tak tahu saya layak ke tak. Okey, mudah saja buat semakan dia. Syarat pertama adalah tuan-puan adalah warga negara Malaysia. Kedua, tuan-puan adalah pengguna pemilik akaun elektrik yang berdaftar dengan syarikat utility seperti TMB, SESB, SCB dan Nur Power. Okey, ini saya maklumkan tadi dah. Okey, dan juga tuan-puan hanya boleh menggunakan e-rebate untuk penyediaan penyamak udara atau peti sejuk
berlabel 4 atau 5 bintang cekap tenaga pada tahun 2021. Okey, ada beberapa keyword yang penting. Pertama, hanya boleh digunakan untuk pembelian penyaman udara atau peti sejuk. Okey, kedua, yang berlabel 4 atau 5 bintang cekap tenaga sahaja. Okey. So sama ada penyaman udara satu atau peti sejuk saja atau okey. So maksudnya kat sini satu bil elektrik kediaman yang berdaftar dengan pemilik akaun elektrik syarikat utility elektrik, satu akaun hanya layak untuk membuat penebusan untuk satu produk saja, iaitu satu peralatan saja. So sama ada tuan-puan gunakan bil elektrik tuan-puan untuk penebusan penyaman udara atau peti sejuk saja. Tak boleh dua untuk satu bil elektrik. Okey. Kecuali kalau tuan-puan ada 2-3 rumah, ada 2-3 bil elektrik, yes, tuan-puan boleh gunakan untuk membeli 3 peralatan elektrik yang berbeza. Okey. So macam saya maklumkan, satu akaun bil, satu e-ribat untuk RM150,000 tebusan pertama sahaja seluruh Malaysia. Alright. Then manfaat program, okey, macam tadi saya maklumkan, kita nak faktor utama dia antaranya adalah pemanasan global dan penjimatan tenaga. So basically in detail dia adalah faedah penjimatan kos pembelian peralatan 5 bintang dan 4 bintang dengan e-rebate RM200. Okey. Yang mana jangka akan membuat penjimatan bil elektrik bulanan kepada orang awam. Alright. So basically kita juga menyokong aspirasi kerajaan dalam proses penggalakan inisiatif penjimatan dan kecekapan tenaga, rendah karbon dan tenaga lestari. Alright. And then yang last sekali adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat awam mengenai kepentingan pengurusan dan kecekapan tenaga. So basically macam program macam sesi webinar hari ini, bila kita maklumkan mengenai program SAFE 2.0, kita juga ambil kesempatan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat awam lah betapa pentingnya pengurusan tenaga. Okey. Okey, mekanisme program SAFE 2.0 yang pertama adalah di kedai atau pasar raya berdaftar. Basically senang saja. Okay, gambarnya nampak macam rumit tapi saya akan terangkan dengan lebih mudah. So basically tuan-puan sebagai pengguna pergi saja kepada laman sesawang Sedan Malaysia yang khas untuk Safe Energy, iaitu www.safeenergy.gov.my. Okey, dalam tu ada senarai kedai berdaftar seluruh Malaysia. Bila tuan-puan, contohnya tuan-puan duduk di Selangor dan tuan-puan telah kenal pasti satu kedai di Shah Alam. Okey. So tuan-puan boleh terus pergi kedai tersebut, pilih produk tuan-puan yang peralatan cekap tenaga tuan-puan berminat, sama ada penyaman udara ataupun peti sejuk dengan syarat kena ada 4 atau 5 bintang yang dikeluarkan oleh ST. Okey, label ST sahaja. And then terus boleh buat pembelian dan kedai peruncit tersebut akan mendaftarkan permohonan tuan-puan dalam sistem SAFE 2.0 dan membuat semakan kelayakan. Okey, basically tuan-puan bawa bil elektrik, tunjuk bil elektrik, kedai peruncit akan masukkan data, dia akan terus dapat result immediately. Okey, terus dapat keputusan pada waktu tersebut sama ada tuan-puan layak. Kalau tuan-puan layak, boleh membuat tuntutan e-rebate di mana jumlah kos peralatan yang perlu dibayar telah ditolak dengan jumlah e-rebate RM200. Okey, contoh kalau peti sejuk tu RM800 ataupun RM1,000 contoh, peti ais, tuan-puan layak e-rebate akan terus tolak 200, tuan-puan perlu hanya bayar RM800 saja pada kedai tersebut. Okey. Alright, and then yang kedua adalah mekanisme melalui program pembelian secara atas platform e-dagang. Okey, dalam talian platform e-dagang, sama juga pengguna, tuan-puan sebagai pengguna pergi ke platform tuan-puan yang tuan-puan gemari ataupun yang paling selesa untuk guna, sama ada Shopee, Lazada ataupun PG Mall. Okey, dalam platform e-dagang ini, Shopee, Lazada, PG Mall, dia akan ada logo SAFE 2.0. Itu yang saya maklumkan tadi. Tuan-puan kena familiar dengan logo program SAFE 2.0. Tuan-puan pergi klik pada logo tersebut. Okey, dalam tu ada senarai peralatan yang layak untuk menerima e-rebate RM200. Okey, so puan buat pembelian melalui PG Mall dan Lazada, Shopee dan Lazada. Dan permohonan tuan-puan akan diberikan oleh PG Mall, Lazada, Shopee kepada Sedan Malaysia. Sedan Malaysia akan membuat semakan kelayakan semasa dalam 3 hingga 5 hari dan memberikan maklumat kelulusan kepada Shopee, Lazada dan PG Mall.
Okey, platform e-dagang ini akan maklumkan tuan-puan telah layak mendapat RM200. Terus tuan-puan boleh buat pembelian dengan memasukkan voucher kod yang diberikan oleh platform e-dagang, dan kemudian terus tuan-puan dapat penjimatan RM200 lah e-rebate. Untuk platform Shopee, tuan-puan juga boleh terus berhubung secara chat ataupun berbual secara chat dengan pekedai yang berdaftar di Shopee untuk membuat semakan pembelian peralatan dengan e-rebate RM200. So kedai tersebut yang berdaftar dengan Shopee akan buat semakan dan terus memberikan diskaun kepada tuan-puan. Okey. Seterusnya, promosi. Jika tuan-puan memerlukan maklumat lanjut, mungkin saya punya pembentangan hari ini kurang jelas, ataupun kalau saya kurang jelas saya minta maaf, ataupun tuan-puan memerlukan maklumat yang lebih terperinci, macam saya maklumkan, tuan-puan boleh melayari microsite program SAFE 2.0 iaitu www.safeenergy.gov.my. Ataupun tuan-puan boleh pergi terus kepada website Seda Malaysia www.seda.gov.my dan tuan-puan cari ikon SAFE 2.0. Klik ikon tersebut, dia akan terus pergi kepada Microsoft program SAFE 2.0. Dalam tu ada maklumat mengenai program SAFE 2.0, kelayakan dan cara memohon, senarai kedai dan pasaraya berdaftar, senarai peralatan dan harga RTP, bahan-bahan promosi dan soalan lazim dan bahan rujukan. So maklumat mengenai program SAFE 2.0 mungkin tuan-puan dah ambil maklum pada hari ini. Kelayakan juga saya telah terangkan, senarai kedai juga terdapat dalam laman sesawan tersebut. Senarai peralatan juga terdapat di dalam laman sesawan ini yang disediakan. So harga RPP ini adalah recommended purchasing price. Maksudnya adalah kita ada database untuk beberapa produk-produk yang penyaman udara dapat disejuk, ada harga recommended purchasing price daripada brand owner, contoh kalau aircon daripada Daikin. So tuan-puan boleh melihat harga rujukan yang disediakan lah. So basically ini untuk mengelakkan penipuan oleh pekedai dan peruncit. Inilah contoh promosi yang terdapat dalam laman sesawang kami, laman sesawang Seda Malaysia. Dalam tu ada banting poster, tuan-puan boleh download. Boleh download, boleh email, boleh WhatsApp kepada mungkin ada family members yang berminat perlukan maklumat lanjut, boleh share. Dan juga ada flyers yang terperinci mengenai cara-cara permohonan. So saya rasa itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Kita akan buka sesi soal jawab, question and answer pada penghujung sesi, yang mana selepas pembentangan oleh Encik Isyamuddin bin Mazlan. Encik Isyamuddin bin Mazlan akan tentu mengenai pengurusan tenaga dan kecekapan tenaga, tips-tips baik ini. Ada tips untuk penjimatan tenaga di rumah dan juga penjimatan tenaga di pejabat. So lepas tu baru kita buka question and answer. Sekali lagi, tuan-puan boleh pergi kepada platform GoToWebinar, pergi ke tab question. Dalam tu ada ruangan untuk tuan-puan untuk meninggalkan soalan lah. So kami akan respon dan jawab pertanyaan tersebut. Untuk saya rasa itu saja. Saya ingin menjemput pembentang yang seterusnya, iaitu Encik Isyamuddin bin Mazlan untuk memberikan pembentangan. Encik Isyamuddin, saya jemput Encik Isyamuddin. Terima kasih Encik Ambali. Boleh dengar suara saya clear tak? Boleh, alhamdulillah. Encik Ambali minta ni projectkan slide. Full screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Ambali. Kita kata dia selaku moderator lah kita pada hari ini. Dan seperti yang telah dimaklumkan, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan mengenai panduan ringkas tips penjimatan dan kecekapan tenaga di pejabat rumah. Next. Next kembali ya. Sedikit teknikal. Nanti tekan button arrow ke bawah tu. Ya, betul.
Sebelum saya berkongsi secara terperinci tips-tips tersebut, suka saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan mengenai isu terkini yang mempunyai kaitan yang secara langsung kepada semua rakyat Malaysia, iaitu senario semasa PKP. Ya, kalau kita lihat perhatian akhbar berita harian pada Mei 28 Mei 2020, iaitu semasa PKP kali pertama diadakan, telah menunjukkan penggunaan elektrik kediaman telah meningkat secara mendadak sehingga 50%. Perkara ini jelas memberi kesan besar kepada rakyat Malaysia yang kebanyakannya terkesan dengan pandemik COVID ini, dan juga ia sebenarnya perkara tidak mustahil berlaku kerana semua rakyat Malaysia, hampir kesemua rakyat Malaysia tidak dibenarkan keluar dari rumah dan juga menjalani aktiviti harian termasuk bekerja dari rumah dan juga anak-anak belajar secara atas talian. Untuk makluman semua, situasi ini bukan hanya berlaku di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Next. Untuk perkongsian seterusnya, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat secara detail, secara terperinci bil elektrik kediaman kita. Untuk bil elektrik kediaman, sebagai contohnya bil TNB di Semenanjung, jumlah hari untuk bacaan sebulan adalah selama 31 hari. Tetapi sekiranya melebihi 31 hari, pengiraan secara purata akan dibuat. Dalam bil elektrik kita ada maklumat utama seperti maklumat nama pemilik akaun seperti pada nombor 1 dan juga alamat kediaman. Yang paling penting adalah saya ingin tuan-tuan adalah pada bahagian nombor 8 dalam bil elektrik yang menunjukkan jumlah penggunaan elektrik dan juga jumlah bil yang perlu dibayar mengikut blok tarif. Selain itu, terdapat tambahan bayaran yang dikenakan di bil yang berlabel nombor 9. Kalau kita boleh zoom in, kita tengok pada bahagian kegunaan bulan semasa, iaitu kenaan terhadap kumpulan wang tenaga boleh baru itu sebanyak 1.6% dikenakan kepada pengguna yang menggunakan tenaga elektrik melebihi 300 kWh sebulan atau bersama dengan RM77 ke atas. Next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menunjukkan satu contoh mudah. Contoh mudah yang menunjukkan jumlah penggunaan berbanding jumlah bil yang perlu dibayar. Gambar A menunjukkan penggunaan tenaga elektrik dari segi kilowatt-jam, dan juga gambar A juga menunjukkan jumlah penggunaan tenaga elektrik hampir sama setiap hari. Gambar B pula kita boleh lihat adalah jumlah bil yang perlu dibayar, dan untuk 7 hari pertama kotak berwarna oranye itu menunjukkan bil elektrik adalah rendah, tetapi setelah melebihi seminggu bil akan meningkat walaupun jumlah penggunaan adalah sama. Contohnya adalah bermula pada 3 Julai sehingga 1 Ogos. Kedua-dua gambar ni menunjukkan jumlah hari yang sama. So, ini adalah kerana jumlah bil adalah berdasarkan unit penggunaan tenaga seterusnya untuk menentukan nilai tarif. Sebulannya, semakin banyak kita guna, semakin tinggi bil elektrik. Next. Ini adalah contoh. Ini adalah blok tarif kediaman untuk pengguna TNB. So, seperti saya maklumkan tadi, penentuan tarif adalah berdasarkan blok penggunaan jumlah tenaga secara kumulatif. Sekiranya tuan menggunakan 350 unit kilowatt-jam untuk 200 unit kilowatt pertama, kadar tarif adalah 0.218, dan 150 unit seterusnya kadar tarif adalah sebanyak 0.334 sen. Next. Okay. Baiklah, sekarang saya ingin memulakan dengan panduan pengurusan dan menggunakan tenaga elektrik di rumah. Okay, next. Okay, seperti Encik Amir telah terangkan, saya just nak refresh baliklah mengenai apakah memasukkan kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ni adalah penggunaan tenaga secara minimum tanpa kompromi dengan keselamatan, kualiti dan keselesaan. Maksudnya, tidak bolehlah kita tutup kipas, sanggup berpanas semata-mata untuk cekap tenaga atau untuk jimat tenaga. Next. Untuk sebuah rumah teres, berdasarkan kajian yang dibuat oleh TNB menggunakan smart meter dan juga satu laporan yang panggil Home Energy Report yang diadakan bermula pada tahun 2018, pecahan penggunaan tenaga adalah seperti berikut.
iaitu penyambung udara adalah peralatan yang paling tinggi penggunaan tenaga diikuti dengan peralatan memasak dan membasuh. Daripada carta ini tunjukkan penyambung udara menggunakan 49% daripada jumlah penggunaan tenaga, dan juga peralatan memasak dan membasuh mengikuti 15% daripada jumlah tenaga. Selain itu, kalau kita tengok peti sejuk sendiri hanya satu peralatan saja juga menyumbang pada 8% penggunaan tenaga walaupun satu peralatan saja. Okay, next. So ini peralatan itu utama di rumah. Kita nak perkongsian seterusnya adalah perkongsian peralatan elektrik utama mengikut kawasan di rumah. So kalau kita ada peti sejuk, di kawasan dapur kita ada peti sejuk. Itu wajiblah bagi setiap rumah. Seterusnya kita ada penapis air. Penapis air kini menjadi satu keperluan pada masa kini, dan jangan lupa ia juga dipasang 4 jam sehari dan setiap hari selama setahun. Dan juga kita ada juga kalau kita tengok periuk nasi sekarang ni periuk nasi pun ada yang teknologi yang pelbagai multi-purpose jenis periuk nasi. Next. Seterusnya kawasan di ruang tamu. Ruang tamu of course kita ada set home theater, ada television, selain itu kita ada penapis udara dan penyambung udara. Semua peralatan ini menjadi satu keperluan sejak PKP kerana masyarakat Malaysia lebih lama meluangkan masa dan keluarga di kawasan ruang tamu. Next. Okay. Seperti saya terangkan tadi, kawasan basuhan dan bilik air juga menyumbang utama untuk peningkatan bil break, iaitu majoriti setiap rumah mesti ada mesin basuh. Ini menjadi keperluan. Terkini mesin pengering baju juga sudah mula banyak digunakan di rumah. Selain itu, waktu itu juga menjadi peralatan lazim di rumah. Next. Di kawasan bilik tidur pula kita ada penyambung udara dan juga kipas. Berikutan untuk di kawasan untuk keadaan senario PKP sekarang ni, proses pembelajaran anak-anak dan juga ramai yang bekerja di rumah, kita dapat tentu adalah kawasan di rumah yang kita sediakan sebagai ruang bekerja dan belajar. Dan peralatan utama di kawasan ini secara lazimnya adalah laptop dan desktop komputer, juga printer. Oleh itu, daripada senar peralatan tersebut saya jelaskan tadi, kesemua peralatan utama di rumah digunakan secara intensif sepanjang PKP ini. Next. Okay. Sekarang saya akan kongsikan tips penyumbatan tenaga di rumah. Saya pilih beberapa peralatan yang jelas menggunakan tenaga lebih besar daripada peralatan lain. Sebagai contohnya, pertama kita tengok adalah penyambung udara atau aircon. Tips yang pertama, kita boleh dari segi saiz. Kita boleh pilih saiz penyambung udara yang bersesuaian dengan keperluan. Yang kedua, kita perlu pastikan tiada halangan saluran udara. Jangan halang saluran udara unit penyambung udara dengan langsir atau perabot. Yang kedua, untuk tingkap dan pintu di kawasan yang kita pasang penyambung udara, pastikan pintu dan tingkap sentiasa tertutup supaya bilik sentiasa sejuk. Yang kedua, sekiranya boleh, tuan-tuan boleh gunakan punggung atau seling berpenebat haba serta cuba meminimumkan pelepasan udara sejuk melalui bawah pintu dan tingkap. Dan yang terakhir sekali, kita boleh kurangkan waktu operasi sistem penghawa dingin dan laraskan suhu pada suhu yang disarankan, iaitu 24 hingga 26 darjah Celsius. Seterusnya untuk peti sejuk. Belum lagi Hambali, back. Peti sejuk, okey. Pertama sekali, kita boleh pastikan kedudukan peti sejuk mesti jauh dari sumber haba seperti matahari ataupun kawasan dapur masak. Yang kedua, dari segi suhu, kita perlu selaraskan suhu mengikut penguatan barang dan jangan masukkan makanan yang masih panas dalam peti sejuk. Dan yang kedua, yang paling penting sebenarnya, kita perlu susun barang supaya tidak menghalang aliran udara sejuk dan memastikan ada ruang di antara barang. Next, Hambali. Okey. Tips penyambatan seterusnya adalah di kawasan ruang tamu. Okey. Untuk ruang tamu, kita galakkan menggunakan kipas yang lebih efisien daripada kipas lama. Yang kedua, kita mesti buat pemilihan kipas yang bersesuaian mengikut keluasan ruang. Yang ketiga, kita melakukan pembersihan, iaitu membuang kotoran di kipas untuk meningkatkan prestasi kipas. Untuk kawasan ruang tamu yang untuk kita menonton TV, kita boleh malapkan lampu ruang tamu ketika menonton televisyen atau video, tutup switch televisyen, sistem audio dan peralatan lain tak boleh tidak digunakan. Itu kita menggunakan peralatan cekap tenaga berlabel 5 bintang, dan terus kita elakkan dari menonton secara berterusan dan berasingan. Kalau ada 2-3 biji
televisyen di rumah, kita tengok satu saja di kawasan ruang tamu. Yang kelima, iaitu kita elakkan daripada membiarkan peralatan terpasang secara mode standby. Next. Okey. Seterusnya, kalau kita dah tengok macam mana kita nak membuat keputusan untuk menjimatkan penggunaan tenaga, iaitu keputusan ini terbagi pada dua, iaitu pemilihan alat dan cara penggunaan. Untuk pemilihan alat, kita perlu mengutamakan peralatan cekap tenaga, dan dari segi penggunaan kita kena pastikan tips penjimatan tenaga diamalkan supaya mengelakkan pembazaran. So, baiklah, bagaimana kita boleh memilih peralatan cekap tenaga? Next. Okey. Untuk memilih barang cekap tenaga, kita boleh rujuk dengan slide ini. Iaitu ini adalah label cekap tenaga yang dikawasi oleh Suruhanjaya Tenaga. Label ini memberi beberapa maklumat penting. Pertama, label ini menunjukkan penilaian dari 1 hingga 5 bintang. Yang kedua, label ini memberitahu kita penilaian produk tersebut sama ada 1, 2, 3, 4 atau 5 bintang. Ketiga, label ini menunjukkan maklumat model dan jenama supaya sama dengan produk yang dibeli. Yang keempat adalah penggunaan tenaga untuk setahun dan kewat jam. Dan yang terakhir sekali adalah peratasan penjimatan tenaga berbanding model 2 bintang. Mengikut harga pasaran, harga peralatan yang berlabel 5 bintang atau cekap tenaga sedikit mahal berbanding 2 bintang. Tetapi dari segi penggunaannya, ia akan menjimatkan biaya elektrik anda. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat label ini pada beberapa peralatan elektrik setakat ini di pasaran, iaitu televisyen, penyamaan udara, peti sejuk, kipas, lampu, periuk nasi dan terbaru microwave oven. Next. Okay, sekarang saya akan kongsikan tips pengurusan tenaga dan menggunakan tenaga cekap di pejabat. Next. Okay. Seperti penerangan oleh Encik Ambali tadi, pengurusan tenaga adalah satu aktiviti atau proses bagi memastikan penggunaan tenaga dengan cekap dalam sesebuah organisasi yang boleh mengurangkan kos utility tanpa mengurangkan kualiti produk atau perkhidmatan. Next. Okay. Untuk sesebuah organisasi yang ingin memulakan inisiatif pengurusan dan kecekapan tenaga, gambar rajah ini boleh dijadikan sebagai rujukan asas, iaitu ini adalah berkaitan proses pengurusan tenaga melibatkan 10 tindakan utama, iaitu yang pertama adalah organize a management resources, yang kedua appoint an energy manager atau kita melantik pengurus tenaga daftar, ataupun sekiranya tiada kita boleh melantik mana-mana pekerja kita yang arif mengenai penggunaan tenaga dan proses produk kita. Yang ketiga, kita prepare an energy policy. Yang keempat, kita set up energy monitoring dan reporting system. Yang kelima, kita implement a staff awareness and training program. Yang keenam, kita conduct energy audit. Yang ketujuh, kita prepare a plan of action based on audit finding. Yang keenam, kita implement action based on apa yang audit report yang kita telah sediakan. Yang kesembilan, kita report dan review result secara berterusan. Dan yang terakhir sekali, kita buat annual review. Dan seterusnya, siapa yang terlibat untuk pengurusan tenaga ni? Pertama sekali, kita adalah pengurusan atasan. Yang kedua adalah kumpulan operasi dan pegawai. Yang ketiga, pengurusan fasiliti. Yang keempat, kontraktor dan pembekal. Dan yang kelima, bahagian keselamatan. Next. Okey, dalam proses pengurusan tenaga, tindakan utama adalah mewujudkan satu polisi pengurusan tenaga untuk organisasi. Yang contoh yang saya ingin kongsi adalah satu polisi pengurusan tenaga di Hospital Sultanah Nora Ismail. Kalau kita lihat pernyataan polisinya adalah pertama, menggalakkan pengurusan kecakapan tenaga, meningkatkan keberkesanan kos, meningkatkan prestasi alam sekitar, menggalakkan inovasi dalam teknologi hijau dan melaksanakan perolehan hijau kerajaan. Setelah kita laksanakan semua peringkat dalam proses pengurusan tenaga, kita boleh menilai prestasi dan impak pengurusan tenaga melalui penilaian Building Energy Index atau kita panggil BEI. BEI ini adalah telah diperkenalkan oleh kerajaan di bangunan milik Kerajaan di Putrajaya, di mana setiap bangunan telah dinilai dan dilabel dari segi kecekapan tenaga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk dalam Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga untuk jadikan rujukan sekiranya tuan-tuan dan puan ingin menggunakan penilaian yang diamalkan oleh kerajaan. Next. Okay, bagi sebuah organisasi,
Pecahan penggunaan tenaga secara amnya seperti berikut. Pertama sekali adalah centralized aircon yang menggunakan sebanyak 55% penggunaan tenaga. Kedua adalah plug load ataupun peralatan lain yang menggunakan elektrik sebanyak 20%. Yang ketiga, lighting ataupun sistem pencahayaan bangunan yang sebanyak 80%, dan juga yang terakhir sekali ada split unit sebanyak 7%. Ini kebanyakannya ada setengah bangunan juga memasang split unit bagi kawasan-kawasan tertentu. So daripada catatan ini jelas menunjukkan bangunan adalah di bangunan adalah sistem yang paling banyak menggunakan tenaga. Sama juga di rumah adalah penyaman udara atau sistem penyejukan. Seterusnya, next. Okey, tips pengurusan dan kecekapan tenaga di pejabat. Okey, saya pilih beberapa peralatan, terutama sekali penyaman udara ataupun penyaman udara di bangunan ni adalah jenis centralized dan juga split unit. Untuk tips yang pertama, tanpa kos, pertama sekali kita boleh melaraskan suhu bilik kepada 24 sehingga 26 darjah Celsius seperti yang disyorkan oleh kerajaan. Yang kedua, kita boleh penjadualan semula waktu operasi bermula pada 7 pagi sehingga 6 petang. Operasi on off mestilah secara automatik dan tidak boleh secara manual lah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pastikan tiada pintu atau tingkap terbuka di kawasan dalam pejabat. Ia akan mengelakkan operasi penyambutan melebihi waktu sepatutnya. Dan dari tips yang melibatkan kos, kita boleh pasang timer untuk split unit atau set secara automatik untuk centralized aircon. Yang kedua, kita pastikan tiada penyusupan udara sejuk dan panas dengan memeriksa sebarang kebocoran tingkap dan pintu. Kita bagi infiltration lah berlaku. Semua kebocoran perlu dibaki dengan segera. Yang ketiga, kita boleh menggunakan pemidai untuk mengurangkan kemasukan cahaya matahari yang terus ke dalam bangunan. Dan yang keempat, sebaik-baiknya kita ganti penyamun udara yang rosak, terutama yang jenis split unit, kepada yang lebih cekap tenaga. Selain itu, kita boleh menggalakkan amalan pengurusan kecekapan tenaga di kalangan pekerja dengan mewujudkan suasana sentiasa peka kepada penyambatan tenaga. Jadi kita boleh mengedarkan dan mewujudkan poster atau risalah amalan kecekapan tenaga. Next. Untuk sistem pencahayaan. Kita boleh mulakan dengan tips-tips berikut. Pertama sekali, kita galakkan gunakan cahaya siang di kawasan berdekatan dengan tingkap, tutup lampu di kawasan yang tidak diperlukan, dan tukar kepada lampu cekap tenaga. Kita tengok jadual yang di dalam slide. Itu jenis-jenis lampu, kita ada 5 jenis lampu, iaitu lampu pijar, lampu jenis Kalimantan T5, lampu Kalimantan Mampat, SCFX, Compact Fluorescent Lamp, dan juga yang paling popular sekarang yang paling jimat adalah daya pembaca cahaya atau LED, jenis LED yang hanya berkadar kuasa 9 watt dan juga memberi jangka masa hayat lebih lama. Selain itu, bagi organisasi yang ada pekerja yang kerja overtime ataupun melibat pada waktu operasi biasa, kita galakkan gunakan touch lighting bagi operasi kerja masa dan mengurangkan untuk membuka lampu di kawasan-kawasan lain yang tidak diperlukan. Next. Seterusnya saya ingin kongsikan situasi yang sering berlaku di pejabat. Kita tengok peralatan pejabat. So, peralatan dibiarkan terpasang tanpa keperluan sehingga melewati hari Sabtu dan Ahad. Ini terutama sekali untuk peralatan mesin fotokopi dan pencetak menggunakan tenaga sekiranya dibiarkan terpasang. Ialah untuk mengekalkan suhu roller dalam keadaan standby. Selain itu, terdapat mesin fax yang berkongsi dengan mesin pencetak. So, mesin fax ni biasa terpasang standby 24 jam. So, yang keempat adalah mesin pencetak individu yang lebih banyak digunakan dan dibiarkan dalam mode standby. Dari itu, mari kita amalkan tips-tips berikut. Yang pertama, kurangkan operasi dan jadual on-off peralatan. Membeli peralatan yang memiliki cekap tenaga. Menggunakan sistem IT dan elektronik bersayat. Yang keempat, kita sediakan laptop untuk pekerja berbanding desktop komputer. Yang kelima, kita gunakan mesin pencetak berimbas berpusat dan dikongsi melalui rangkaian internet. Selain itu, kita boleh memanfaatkan teknologi IT tanpa wayar untuk sistem rangkaian komputer dan peralatan pejabat sekaligus mengurangkan pemasangan hub dan switches, dan ia juga boleh mengurangkan beban penyaman udara di kawasan kerja. Next. Okey. Selari dengan polisi kecekapan dan konservasi tenaga, kerajaan telah menunjukkan government lead by example dengan menjadikan 3 bangunan kerajaan sebagai showcase bangunan cekap tenaga. Ketiga bangunan ini telah direka bentuk dengan aplikasi dan teknologi cekap tenaga dan perusahaan tenaga berterusan semasa operasi sehingga kini.
Bangunan-bangunan tersebut adalah pertama, bangunan low energy office, low energy office LEO, untuk bangunan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air pada masa itu bersiap pada tahun 2004 yang menggunakan 100 kWh per meter square dan per year, itu punya BI. Yang kedua adalah Green Energy Office, bangunan Green Tech Malaysia, siap pada tahun 2008. Ini certified rating, GBI rating. Dan juga yang terakhir sekali bangunan yang paling efisien di Putrajaya, di Diamond Building, iaitu bangunan Suruhanjaya Tenaga yang siap pada tahun 2010. Dia platinum rating untuk Green Mark dan GBI yang hanya menggunakan 80 kW meter persegi dan untuk setahun. Itu berbanding dengan Green Energy Office dari segi bangunan pejabat. So, tuan-tuan puan juga boleh melayari laman web Sawang Bangunan ini untuk melihat dengan lebih terperinci aplikasi dan penggunaan teknologi hijau. Sekiranya pandemik COVID-19 ini berakhir, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh datang melawat ke bangunan ini. Next. So, akhir sekali, saya boleh ringkaskan, saya boleh summary-kan pembentangan saya ini adalah manfaat utama yang kita akan perolehi dalam mengamalkan pengurusan tenaga dan kecerdasan tenaga adalah pertama sekali kita confirm kita jimat tenaga, jimat wang dan kita selamatkan alam sekitar.